Assalamualaikum. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi. okay. Boleh dengar ya? Okay. Saya tak boleh nak rekod. Kalau you all boleh rekod, buat lah. Apa dia rekod lah. Boleh. Okay. 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 Kita malam ni saya akan cerita berkenaan dengan Step Pro. Yang ni yang dia lebih kepada basic lah ya, untuk buat analisis. Katakanlah kita nak buat untuk 2D analisis ataupun yang 3D analisis. Okay, yang 2D analisis ni maksud dia kita buat secara floor by floor. Maknanya kita buat kita beam, lepas tu kira layout lah ya, layout macam ground floor, first floor dan seterusnya. Dan dekat situ kita akan letak beam, lepas tu daripada antara beam apa semua tu barulah kita analyse dia punya, untuk dapatkan dia punya bending moment. Satu lagi cara adalah dengan gunakan 3D. 3D ni maknanya kita boleh come out dengan untuk keseluruhan bangunan tu. Tapi yang tu dia akan ambil masa sikit lah, sebab nak letak node ke node. Okay, saya akan cerita sebelum saya masuk ke yang Step Pro tu. Okay, dan saya akan tunjuk inilah dia punya okay. Dia kalau katalah bila kita nak start dengan Step Pro ya, okay, bila kita nak start dengan Step Pro, kalau tengok kat sini kan, okay, yang ni maknanya nanti dia akan ada node. Katalah kita ada untuk yang beam yang kat sini kan, okay, kita ada beam, lepas tu kita ada column untuk yang kat kawasan sini lah. Okay, kat sini yang ni adalah kita punya beam. Okay, jadi bila kita nak lepas tu yang ni yang dia punya slab ya, dia punya slab ni. Bila kita nak analyze dalam Step Pro ni, kita jadikan dia, kalau dalam Step Pro tu dia ada beam dengan node, beam dengan node ya, maknanya yang sini yang node dan juga beam. Okay, walaupun kolom tu pun dia consider sebagai beam lah ya, maknanya kira untuk yang vertikal apa semua tu dia akan, maknanya kira bila kita nak transfer kan item yang sini, nak jadikan dia sebagai model ya, nak buat dia punya modeling dia tu, okay, yang ni kita sekarang ni dia akan ada node. Okay, maknanya node ada ini node, okay, dia ada 6 kan contohnya. Lepas tu daripada node ke node tu nanti dia akan letak numbering, maknanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang apa numbering tu biar Step Pro yang arrange kan lah ya. Okay, jadi kita cuma letak dia punya node je. Dan nanti kita boleh sambungkan dia untuk yang beam ni nanti. Yang beam ni kita akan sambungkan dia. Beam tu kita akan letak stand 1, yang ni semua ni kita akan sambungkan dia. Maknanya daripada node ke node ni kita akan sambungkan beam tu juga dengan yang kat sini. Dan kita akan sambung dekat sini, dekat sini juga. Dan juga untuk yang kawasan sini. Bila kita sambung tu, maknanya yang ni akan consider sebagai beam. Okey, yang ni pun samalah. Yang ni akan sebagai beam. Okey, yang ni akan consider sebagai node. Okay, jadi sekarang saya akan masuk ke Step Pro untuk nak nak tunjuk cara untuk nak buat dia lah. Okay, dan katalah sekarang ni kita ada 6 meter, 5 meter, 5 meter, okay, 6 meter, banyak kan.
ataupun saya tukar lah. Yang ni saya jadikan dia sebagai 6 meter, yang ni 5 meter. Dan bila kita nak buat untuk yang 5 meter beam, 6 meter tu, dan kita juga nanti kita akan ada dia punya column yang support dia, dan nanti saya akan tunjuk apa dia maksud yang dengan support reaction pada Step Pro. Yang ni saya akan guna kat sini. Okey, yang ni yang kita nak start dengan Step Pro tu. Yang bila kita buka dia punya software tu, yang pertama sekali kita akan tengok dia punya ni lah, dia punya ada new project, open project semua kan. Okey, kalau yang open project tu maknanya projek yang dah ada lah ya. Ni kita nak buka file dia. Okey, sekarang kita pergi yang untuk yang new project. Kita klik kat sini yang new project tu. Okey, sekarang ni kalau katalah kita nak jadikan dia sebagai 3D ataupun nak jadikan 2D pun okey, tapi bila ada support semua tu, kita klik yang dekat space. Okey, yang space ni maksud dia maknanya dia akan ada ni lah, untuk 3D pun boleh pakai space, untuk 2D pun boleh pakai space. Tapi kalau katalah yang plain tu, maksud dia dalam 2D. Tapi kalau nak senang, maknanya pakai je yang space tu. Dan sekarang saya tunjuk yang letakkan dia punya file name. Okay, katalah saya letak sini sebagai IDP ini Jun. Okay. Kita letak yang dekat sini, okay, maknanya kita boleh simpan dekat mana-mana file ya. Ini boleh simpan dekat mana-mana file. Kita letak dekat untuk yang mesh ini. Okay, dan okay, dan nanti tengok dekat dia punya unit itu, sama ada kita nak gunakan meter dan juga nak pakai milimeter pun okey, nak pakai meter pun okey. Tapi yang paling senang biasa kita akan gunakan meter lah ya, meter dengan kilonewton. Maknanya kira yang ni untuk length pakai meter, untuk force tu pakai dalam unit kilonewton. Kemudian tekan next, yang tu. Dan sekarang ni bila kita dah klik yang tu, dia akan beritahu untuk kita tambah bin ya, add bin tu. Maknanya kita klik yang tu sebagai finish. Okay, bila kita klik yang finish tu, dia akan keluar dia untuk ni lah, untuk kita nak set up kita punya elemen ya. Okay. Bila kita nak klik yang set up tu, ingat sini kan. Okay, yang ni untuk set up. Nanti dia akan ada geometri. Okay. Dan bila ada geometri tu, sekarang ni kita yang tentukan. Okay, tadi kita nak buat dalam contohnya kat sini kan, ada 2 bay tu, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Maksudnya sekarang ni bila kita dah dah habis tu, kita tekan escape. Okay. Bila kita tekan escape tu, kita akan nampak kita punya geometri dia macam tu. Dan
Okay, sekarang ni ada bin dekat tengah kan. Okay, maknanya kira ada bin yang kita tak letak dekat tengah tu. Okay, jadi bila tak letak yang tu, kita tekan dekat yang sini, yang atas ni. Kan mana kita gerakkan cursor ni, kita pergi ke yang dekat add beam. Okay, bila kita klik yang add beam, okay, kita akan nampak daripada node ke node ni, yang ni kita sambung, klik yang tekan dia dan kita akan klik kat sini. Okay, sekarang ni kita dah dapat dia punya yang apa ni, beam tu lah. Okay. Dan untuk yang sini ni, okay, sekarang ni kita dah dapat tengok dia punya ni lah, dia punya beam tu kan. Okay, yang ni adalah untuk yang ni adalah untuk daripada node ke node X ni. Okay, dan sekarang ni saya terus buat untuk yang dalam, bila kita perasan kan dia ada yang X, Y, Z. Okay, yang dekat bawah ni, X, Y, Z ni. Okay, jadi bila kita tengok yang X, Y, Z ni, yang ni dia punya axis dia. Kan dia punya axis dia, X dengan Z ni adalah secara horizontal, Y tu vertikal. Okay, dan sekarang ni yang kita tengok sekarang ni adalah Y tu yang vertikal. Okay, jadi kita kalau kita nak tengok dia punya node tu nombor berapa, okay, kita pergi kat sini. Pergi ke symbol, ya, symbol and label tu. Klik kat symbol and label. Dan kita tengok yang node tu, klik yang tekan node number dan juga node point. Okay, bila dapat yang dua ni, okay, tekan OK. Okay, maknanya sekarang kita tahu, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang tu dia punya node number. Okay, tapi bila kita tengok yang macam ni, kita nak kita nak balikkan dia sebab kita nak Y tu jadikan dia sebagai vertical. Yang ni kita punya yang horizontal tu nak jadikan sebagai X dengan Z. Okay, bila nak jadikan X dengan Z, okay, sebelah ni kita boleh tukar, ya, dia punya yang inilah dia punya koordinat tu. Dia katalah sekarang ni kan kita buat tengok untuk yang X, Y, Z tu. Okay, X 0, 0, 0. Okay, maknanya ni kan. Okay, lepas tu yang kedua ni sama juga. Yang kedua ni 1, 0, 0. Yang ketiga 2, 0, 0. Okay, dan untuk yang nombor 4, okay, yang kat sini, X dia adalah dekat 2. Okay, lepas tu yang Y tu 1. Okay, sekarang ni kita tukarkan dia, okay, kat sini. Kita jadikan dia sebagai Z tu. Okay, tadi kan, maknanya bila kita nak buat untuk yang Z tu, jadikan dia sebagai 5. Okay, maknanya tadi kita punya length untuk beam tu 5 kan. Maknanya kita buat untuk yang 5. Jadikan ni sebagai 0. Okay. Lepas tu, ni dia punya koordinat asal lah, ya. Lepas tu yang ni pun sama juga. Okay, untuk yang sini, Z dia sebagai 5. Yang ni pun sebagai 5. Maknanya yang ni dia sebagai 0, 0, 0. Okay, sekarang ni kita dapat dia punya dah jadikan sebagai X dengan Z. Okay, dan tadi kita punya beam tu, okay, daripada untuk yang panjang ni sebagai 6 meter kan. Maknanya kita boleh adjust kat sini. Okay, sekarang ni untuk yang X ni dekat yang node 2 tu, jadikan dia sebagai 6 meter. Maknanya kita bila 6 meter, kita tukar dia punya figure tu daripada 1 ke 6. Okay, jadi yang ni, yang ketiga tu jadikan dia sebagai 12. Okay. Dan juga bila kita tukar yang kat sini, yang 4 akan jadi sebagai 12 dan yang ni akan jadi sebagai 6. Okay. Okay, ada soalan tak setakat ni? So far okay? Okay, okay. Okay, jadi bila dah dapat yang dia punya node tu, okay, sekarang ni kita nak masukkan dia punya size beam. Okay, bila nak masuk yang size beam, okay, pergi dekat geometry dekat sini kan. Okay, bila kita klik yang dekat geometry tu, kita klik yang general. Okay, sekarang ni dia ada mula-mula, dia ada setup. Lepas tu ada geometry. Geometry ni dia punya koordinat lah. Node 1 dekat koordinat berapa, ya? X X dengan Z, X dengan Z, X dengan Z. Y tu kita jadikan sebagai 0 dulu. Okay, dan sekarang ni pergi ke general.
Okay, lepas tu pergi ke property. Okay, sekarang ni bila kita klik yang general, lepas tu kita klik yang property, ni dia punya section property. Untuk yang section property, okay, sekarang ni katalah kita nak dapatkan dia punya size beam, ya, nak buat size beam tu. Okay, klik kat define. Ya, pergi kat sini, pergi kat define. Nanti dia akan keluar untuk size circle, rectangle, T, trapezoidal, general semua ni. Okay, klik dekat general. Okay, sekarang dia akan ada keluar ZD. Yang ni yang Z, yang ni yang Y. Okay, maknanya kira yang Y tu dia punya tinggi beam, Z tu adalah dia punya width dia. Dan kita boleh tukar kat sini. Katalah kita nak jadikan sebagai 200 kali 600 untuk yang beam tu kan. Okay, yang Y tu jadikan sebagai 0.6. Okay, dan untuk yang Z tu jadikan sebagai 0.2. Okay, maknanya kira yang tu kita punya size beam. Tengok dekat sini, material yang kita nak guna. Kan dia ada steel, stainless steel, aluminium, konkrit tu. Maknanya kita klik yang konkrit tu. Biasanya kalau ni dia akan terus keluar yang konkrit lah. Ya. Dan kita add-kan dia. Okay, jadi bila kita add-kan dia, tutup sini. Okay, katalah ada size beam yang kita nak ubah-ubah. Maknanya kita klik lagi satu lagi, define. Okay, sekarang ni define lagi, pergi kat sini rectangle, katalah yang ni kita nak kecilkan sikit dia punya beam dia dengan apa ni 0.5 ke 0.2 kan, 0.5 meter ya, ataupun 200 kali 500 ke semua. Maknanya kita boleh ubah kat sini. Contohnya yang ni saya ubah 0.5. Okay, yang ni maknanya untuk yang YD 0.5, untuk yang sini 0.2. Okay, jadi kita add-kan dia. Okay, sekarang ni kita ada dua size dia. Maknanya 0.6 dengan 0.5. Okay, bila kita dah buat yang 0.6 ni, okay, yang ni untuk yang 6 meter kan. Maknanya kita pergi ke use cursor to assign kat sini. Ni. Pergi dekat assign. Bila kita pergi assign, nanti dia akan keluar tanda apa ni, simbol beam tu. Okay, dan tengok yang 0.6 tu, yang warna biru tu kita nak tanda dekat, kita nak klik dekat mana. Yang ni dekat 0.6. Yang ni dekat 0.6. Yang ni yang dekat 6 meter. Yang ni dekat 6 meter. Dan sekarang ni, okay, kita pergi dekat sini balik. Yang 0.2 tu, okay, use cursor to sign tu, maknanya yang ni untuk 0.5 meter. Kan 0.5 kali dengan, maknanya 200 kali 500. Okay. Dah, bila dah habis yang tu, okay, dah kita dah dapat ni lah dia punya apa ni, beam tu. Dan sekarang ni kita dah dapat dia punya size beam tu. Kalau nak tengok dia punya bentuk beam tu, okay, pergi dekat simbol dengan label ni, okay, dan kemudian pergi dekat structure, okay, dan klik dekat full section. Bila kita klik yang full section tu, kita akan nampak dia punya bentuk beam dia tu. Okay, sekarang ni dapat dia punya yang bentuk beam. Okay. Ni kalau bila kita nak tengok yang dia punya bentuk beam lah. Ni. Okay, kalau kita nak keluarkan balik, kita klik dekat yang none. Maknanya kita yang ni. Nanti bila kita klik yang sini, dia akan hilang lah. Ini. Okay, dan sekarang ni bila kita nak dapatkan dia punya katalah kita ada slab atas pada beam tu. Okay, bila kita ada slab atas pada beam, sebelum kita nak letak slab tu, kita kena jadikan dia sebagai dia punya apa ni, nak jadikan dia sebagai noded plate. Okay, maknanya kira biasanya kalau untuk yang slab ni kita jadikan ni, kita ambil yang ni, yang warna hijau tu. Okay, yang warna hijau tu atas dia kan. Okay, kat sini, bila kat sini dia ada add for noded plate. Okay, klik yang kat sini dan tekan dekat 1, tarik dia, 2, 3, 4. Okay,
Dan nanti kita akan nampak dia punya color hijau tu. Macam tu kan. Okey, dan dengan ni maknanya akan ada slab lah kat sini. Okey, lepas tu kita tarik balik kat sini. Tarik juga sama. Okey. Okey, dan sekarang ni dia jadi sebagai slab. Okey, bila terjadi yang slab kat sini, okey, lepas tu escape. Okey, kita kadang-kadang kita save dulu lah ya. Kita save. Okey, dan bila dah dapat yang tu, nanti untuk yang property ni, dia akan tanya untuk ketebalan slab tu. Kat situ kan. Okey, sekarang ni kita nak tahu dia punya ketebalan slab tu. Bila dah dapat yang untuk yang node tu, yang ni adalah sebagai plate. Okey, untuk yang plate ni, jadi bila kita tengok sini, okey, yang ni kita klik ke thickness. Okey, untuk yang thickness, konkret kan. Okey, bila katalah kita tengok biasanya dia punya thickness dia samalah Okay, katalah kita nak thickness dia dalam 150 mm. Maknanya klik 0.15 dia akan sama. Kan maknanya kira untuk dia punya plate thickness dia. Dan kemudian add. Okay, dan close. Okay, bila kita klik yang dekat plate thickness tu, use cursor to assign, kita assign, tekan assign dan kita klik pada tempat yang kita nak letak yang slab thickness tu. Kat sini dengan kat sini. Okey. Jadi bila kita buat macam tu, okey, kita apa ni sekarang ni kita akan nampak dia punya bila dah ada yang simbol property tu, ada R3 tu, maknanya kira yang tu dah ada sebagai plate thickness. Kalau katalah kita nak tengok section tu kat mana kan? Okey, klik dekat sini. Bila kita klik kat situ, dia akan keluar yang warna merah tu. Dan kalau kita klik kat ini, dia akan keluar yang warna merah tu dekat yang beam, yang apa respective beam lah. Kalau kita klik kat sini, maknanya kira untuk keseluruhan plate kita. Kat sini kan. Okey. Kalau saya laju bagi tahu lah ya. Okey. Bila dah dapat dia dekat sini, sekarang ni kita dah dapat dia punya slab semua tu kan. Okey, sekarang ni kita nak tengok untuk dia punya support dia. Okey, yang support ni, klik dekat support. Okey, dan sekarang ni kita, dia buat kat situ no support. Okey, klik dekat general, lepas tu sekarang ni property dah habis, spec tak perlu. Okey, terus ke klik dekat support. Bila klik dekat support, kita akan tengok dia buat satu no support. Dan kita klik kat sini. Okay, sekarang ni kita tengok kat mana kita punya kedudukan kolom tu. Ya, dia punya kolom dia. Okay, sekarang ni kita bila nak tengok yang kolom tu, kita katalah kita jadikan sebagai pin. Ya, kat sini. Kita add dia punya pin tu. Dan bila dah pin kat sini, sekarang ni kita klik yang dekat support ni, yang pin tu, yang bentuk pin tu. Dan kita kena use cursor to assign. Mana kita assign, kita letak kat mana kita punya support dia, kolom dia tu. Okey, ini. Okey, kan bila dah macam tu, dah yang ni kita dah assign dah. Lepas tu boleh close dia. Okey, dan apa ni, dan sekarang ni katalah kita nak letak load ya, load atas pada beam. Okay, bila nak letak load atas pada beam yang kat sini, okay, yang mula sekali klik dekat new kat sini, yang new, dia akan keluar untuk load case. Okay, bila pergi yang dekat load case tu, pergi dekat dead load. Okay, yang ni, ni yang dead load ni, klik dekat dead load, lepas tu dekat load case 1 tu, tekan save weight. Maknanya kita type save weight. Okay. Bila dapat yang save weight tu, okay, kita add. Dan kemudian klik apa lagi? Live load. Okay, yang ni untuk apa ni? Variable load lah ya. Okay. Variable load. Okay. Dan satu lagi katalah kita nak tengok untuk yang superimpose that load. Okay, ni kita yang ni. Klik kat sini untuk SIDM. Okay, superimpose that load.
yang ada SIDL ni. Klik kat sini. Okay, sekarang ni kita ada yang load sini. Okay, bila klik yang save weight itu, okay, kita nak dapatkan dia punya loading dia. Okay, bila tekan biru tu, yang save weight, kadang-kadang dia akan keluar untuk save tu. Okay. Save dulu. Okay, sekarang ni kita tekan yang save weight, tekan dekat add. Maknanya add tu, maknanya kita nak letak dia punya loading dia. Okay. Bila keluar yang save weight, okay, kita akan dapat dia punya load tu, sebab kita punya axis tu dalam Y. Y ni sebagai vertical. Jadi kita akan jadikan dia sebagai Y ni, untuk yang vertical ni, jadikan dia sebagai -1. Okay, kenapa -1? -1 sebab yang ni Y ke atas, positif. Kalau turun ke bawah, negatif. Maknanya kita letak dia sebagai -1. Okay, -1 tu nanti dia akan kira berdasarkan kepada size komponen tu, size elemen tu. Ya. Okay, kat situ kita add kat sini. Okay, sekarang ni bila kita klik yang dekat save weight, yang tu, okay, dia akan tengok yang ni untuk use cursor tu, assign tu. Okay, kita boleh klik yang assign tu, ataupun kalau katalah kita nak jadikan dia semua sebagai save weight, ya. Jadi kita klik kepada assign to view. Okay, bila kita yang assign to view, maknanya apa saja yang kita nampak tu, dia akan jadi sebagai save weight. Kalau katalah kita nak klik satu-satu pun okey, maknanya kita gunakan untuk yang cursor. Ataupun kalau katalah kita ada dia punya member number, kita boleh edit dekat bawah tu. Maknanya letak nombor berapa. Kalau kata yang ni, sebab dia yang save weight tu, kita boleh consider untuk sebagai assign to view. Maknanya bila kita assign, kita klik assign, maknanya dia akan tanya, kita nak proceed kan? Okay, kita klik yes. Maknanya dia akan consider semua yang ada dalam yang kita nampak tu, semua tu sebagai save weight. Dan sekarang ni untuk yang variable load. Okay, bila yang variable load tu, klik add, okay, yang kat sini, ni adalah sebagai untuk yang load tu kan. Okay, sebab tadi kita consider sebagai plate. Jadi bila yang plate load, letak dekat yang plate tu kat sini, dia akan jadi sebagai pressure, ya, pressure on full plate. Katalah untuk yang floor tu sebagai -2.0 kan. Okey, 2.0 maknanya 2 kN per square meter. Okey, pergi dekat GY. Okey, maknanya kira yang GY tu, okay, maknanya kira yang ni, kalau katalah kita pergi local tu, maknanya dia akan ikut yang yang spesifik. Kalau kita pergi yang tekan GY tu, maknanya dia akan pergi yang dia akan cover semua. Okey, kat sini, okey, klik add kat sini. Okey. Dan satu lagi untuk superimpose that load, kalau katalah ada tile atas pada floor tu, kita addkan juga kat sini. Ni pun sama. Maknanya gunakan dia sebagai plate load. Okay, dan ini katalah untuk tile tu dalam 1.2 untuk finishes. Okay, negatif 1.2 kN per meter square. Klik GY add. Okay, dekat sini maknanya kira untuk yang variable load, okay, variable load ni kita gunakan cursor, kita nak letak kat mana yang negatif 2 tu, assign, katalah kat sini. Ni satu dengan ni satu. Okey, maknanya bila kita klik tu dia akan keluar warna, dia akan keluar color warna biru lah. Dia akan tunjuk kat sini dekat elemen berapa, elemen plate tu berapa, 8 dengan 9. Okey, sekarang ni kita pergi lagi untuk yang superimpose that load tu, katalah atas slab tu dia akan ada tile apa semua kan. Okay, lepas tu dekat situ, pergi dekat cursor yang ni, assign, klik kat sini dan klik kat sini. Nanti dia akan keluar kat bawah ni. Plate nombor 8 dengan plate nombor 9. Okay. Dan dah habis tentu, tutup, okay, close, dan kita akan nampak sekarang ni dah loading pun kita dah consider. Okay, nanti dekat yang loading tu, sekarang ni kita dah ada untuk yang 3 ni. Okey, 9.30. Kita break sekejap dalam 5 minit. Maknanya kita boleh refresh sekejap. Okay.
Sambil tu kalau nak tanya boleh tanya. Sir, Ya. nak tanya boleh? Boleh. Yang apa tadi ada faktor satu tu kan, negatif Ah, satu tu, ah. itu bukan factor of safety kan? Tu just faktor apa sebenarnya? Oh, okey. Macam ni. Negatif satu tu bermaksud dia bukan faktor. Dia nak tunjuk maknanya kita dia akan consider self weight itu ikut kepada size element. Okey, maknanya kita nak ambil 100%. 100% daripada size element tu jadikan dia sebagai self weight. Katalah kita self weight element tu kita nak increasekan dia punya factor. Boleh buat nak increasekan dalam 10%. Maknanya kita buat satu negatif 1.1. Itu akan jadi sebagai 10% extra. Tapi kalau katalah kita nak jadikan sebagai 100%, size yang kita ambil tu, maknanya kita buat satu negatif 1. Oh, faham. Okay, thank you sir. Okay. Okay, ada soalan lain? So far tak ada. Tak ada. Okay. Okay, sekarang ni okay, saya sambung terus lah ya. Okay, maknanya kita sambil-sambil tu kalau apa ni, you boleh yang tengok ni kan. Okay, sekarang ni kita nak masuk untuk loop combination. Okay, yang apa ni loop combination ni. Okay, kan ni katalah yang ni kan. Okay, bila kita nak tukar dia kan daripada variable loop nak letak yang loop nombor 3 ni pun boleh juga. Maknanya tukar-tukar je. Kan bawah ni kan. Okay, jadi sekarang ni untuk yang loop combination, okay, tekan new, nanti dia akan keluar loop case dia. Okay, bila yang ni tekan loop case, dia akan keluar untuk loop combination. Bila kita tekan loop combination, nanti dia akan keluar loop combination nombor 4. Sebab kita sekarang ni kita dah ada 3 loop case dah. Maknanya dia akan ada loop combination nombor 4. Okay, untuk yang loop combination nombor 4 tu, yang pertama sekali kita jadikan sebagai contohnya SLS. Maknanya kita untuk SLS. Okay, bila SLS ni, okay, ambil semua yang ni. Okay, kalau katalah kita klik satu-satu kan. Mana kita klik satu-satu, dia akan keluar satu kat situ. Tapi kalau katalah kita nak klik apa ni semua. Macam ni kan. Okay, yang ni kita nak klik semua tadi. Maknanya kita nak klikkan semua ni. Maknanya kita klik yang double arrow ni. Klik kat sini, semua akan pindah ke sebelah kanan. Okay, jadi bila dia pindah ke sebelah kanan, okay, sekarang ni dia akan tanya, loop case 1 ni berapa dia punya faktor? Loop case 2 berapa dia punya faktor? Loop case 3 berapa dia punya faktor? Okay, sekarang ni untuk SLS, kita jadikan semua sebagai 111. Okay, maknanya kita add kat situ, nanti dia akan keluar kat situ. Okay, dan sekarang ni untuk loop case 5, jadikan dia sebagai ULS. Okay, untuk yang ULS, ambil yang 1, 2, 3. Maknanya kalau kita tekan arrow semua tu, dia akan pindah semua. Nanti kita kena patah balik yang ni, bawa yang nombor 4 ni kan. Okay. Sebab kita tak nak yang combine dengan nombor 4 sekali tu. Okay. Untuk ELS ni, kita tahu untuk yang loop case 1 tu adalah self weight. Maknanya kita ubahkan dia punya faktor 1.35. Dan untuk yang loop case 2, variable loop 1.5. Okay, dan untuk yang loop case 3, 1.35 kan. Okay, ini kita buat dari 1.35. Okay, daripada situ kita add-kan dia. Kalau katalah kita nak gunakan yang BS, jadikan dia sebagai 1.4 untuk permanent loop dan 1.6 untuk variable loop tu. Dan bila kita add kat situ, okay, dah. Sekarang dah habis lah. Dia dah keluar semua dah yang kat sini kan untuk yang combination tu. Okay, dan sekarang ni kita close. Okay, bila kita tengok yang kat sini, okay, pergi dekat analysis. Okay, pergi dekat analysis, kita klik yang perform analysis tu, kita add. Okay, yang ni maknanya nanti dia akan inilah dia akan kita sebenarnya bila dah perform analysis tu maknanya kita dah complete lah kita punya analysis tu. Okay, dan
apa data yang kita nak ya daripada yang analisis ni. Okey, kat sini untuk yang analisis ni sekarang ni kita close kat sini. Okey, dan kita akan nampak sekarang ni bila dah habiskan tu kan, kita tengok kita pergi dekat state editor ni. Bila kita klik state editor, okey, kita save dulu. Okey, nanti dia akan keluar kat sini. Ini semua adalah item yang telah kita masukkan dan kita boleh tukar untuk contohnya kat sini kan, concrete grade. Yang ni dia pakai dalam 27. Kita nak tukar dalam 30. Maknanya kita klik 30 000 sebab dia dalam yang ni dia dalam PS ni dia pakai FCU. Okey. Lepas tu untuk yang ni okey, dalam kilonewton dah okey. Lepas thickness slab dah okey sini kan. Okey, bila kita dah buat untuk yang performance analysis tu, okay, sekarang ni kita bila dah performance analysis tu kan, kita gunakan yang ni kita dia dah boleh run lah kat sini kan. Okey, dan bila kita nak apa data yang kita nak, contohnya kita nak member forces. Okey, nanti kita buat kat situ print member forces. Okey, jadi kalau kita gunakan untuk yang secara editor, lepas tu kita kena save kat sini lah. Save, lepas tu kita klik kat sini. Okey, dan kalau katalah kita nak gunakan yang dekat sini pun okey. Maknanya nanti pergi dekat untuk yang analisis, lepas tu bila nak yang print tu, okey, dia akan bagi tahu maknanya apa yang kita nak. Maknanya kita nak untuk yang member forces, dia ada untuk yang untuk yang performance analysis apa semua ni. Okay, yang ni ni kita nak print all. Maknanya kita akan printkan untuk yang semualah. Okay, kalau tak kita buat secara editor tu. Okay, dan sekarang ni kita nak tahu sama ada kita boleh run ke tak, kita pergi ke analyze ni. Kat sini kita klik dia, lepas tu run analysis. Okay, bila kita run analysis tu, okey, maknanya kira nanti dia akan, kalau katalah dia dah sampai ke yang titik bawah ni, still in modeling mode, maknanya kita boleh run. Maknanya kita punya berjaya lah, maknanya kita tak ada error. Dan kadang-kadang biasalah, maknanya kalau katalah ada error, maknanya dia tak akan pergi ke bawah ni, dia akan pergi ke view output file tu, kat situ je. Kan, maknanya bila dah kat sini, maknanya ni kita dah okey lah ya. Dia tak ada error, kita klik done. Okay, dan sekarang ni untuk kita nak tengok dia punya moment, maknanya kita boleh tengok dia punya member forces. Ni dia akan tunjuk yang result dia. Ni dia tunjuk untuk yang beam member 1 loop berapa. Okay, maknanya kita daripada join 1 ke 2, tengok yang moment Z ni. Itu adalah dia punya moment. Moment Z ni. Dan kalau katalah kita nak boleh tengok dekat sini pun okey, ataupun kita boleh tengok dia dekat dia punya section tu. Okey, nak tengok dia punya bending, pergi dekat MZ ya, bending Z moment ni. Bila kita klik je kat sini, okey, yang ni sekarang ni adalah untuk yang super input load kan. Okey, bila kita pergi yang load case 5 ni, tengok dia punya bending dia. Okay. Ini nanti kita boleh tengoklah dia punya bending untuk yang load tu. Okay, yang ni adalah untuk yang load combination tu. Okay, dan tadi untuk load pada floor saja, katalah kita nak masukkan brick wall ni pada beam. Okay, sekarang ni katalah kita nak masukkan yang brick wall pada beam tu kan. Okay, pergi dekat general balik. Okay, sekarang ni yang ni adalah yang kita dah complete lah ya, dia punya yang kita dah masukkan data tu. Okay, sekarang ni kita pergi ke general dan kita masukkan yang load dekat sini. Okay, sekarang ni ada loading yang kita nak letak pada pergi dekat load case, lepas tu letak new. Okay, kat sini. Okay, sekarang ni sebab kita baru nak tambah load dia kan. Okay, maknanya kita pergi kat sini untuk that load, pergi dekat brick wall.
Okey, yang brick wall tu kan. Okey, ni loop nombor 6. Okey, dengan yang brick wall ni kita add kan dia. Okey. Okay, kita add kan dia. Yes. Okey, maknanya bila kita yang ni dah sekarang ni adalah untuk yang brick wall. Kita add kan dia. Okay, sekarang ni loop yang kita nak calculate tu, brick wall tu akan ada pada dia punya member ni, atas pada beam semua ni kan. Okay, jadi untuk yang sini ni, okay, pergi dekat member loop. Okay, member loop dia akan bagi dalam unit kilonewton per meter. Okay, dan katalah loop yang kita nak kira tu adalah untuk brick wall 2.88 kali dengan ketinggian floor tu, daripada atas 3 meter. Maknanya kita akan dapatkan 8.64 kan. Okay, yang kat situ, okay, untuk yang member uniform force ni, klik dekat negatif 8.64. Ni untuk yang brick wall. Klik dekat GY, add, close. Okay, sekarang ni dekat sini, kat mana kita nak letak yang brick wall tu? Okay, sekarang ni katalah kita use cursor, assign dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini. Okay, dekat sini, dekat sini dan dekat sini. Okay. Dah, maknanya kira semua kat situ kan akan ada brick wall. Okay, kalau bila dah dapat yang load tu, okay, kalau sekarang ni kita nak tengok load tu kat mana kan. Okay. Bila kita klik yang save weight, maknanya semua save weight tu akan ada load. Bila kita klik yang dekat variable load, ni dia punya load untuk negatif 2 tu, yang variable load daripada slab. Bila kita klik untuk yang super infrared load ni, ni untuk yang 1.2. Okay, yang ni 1.2. Okay, kalau katalah untuk yang brick wall, negatif 8. Okay, maknanya dia akan besar sikit lah dia punya loading tu. Okay, yang ni. Okay, dan sekarang ni, untuk yang load combination dekat sini kan. Okay, sekarang ni kita load nombor 6 tak ada. Okay, bila tak ada, maknanya yang ni kita editkan dia, kita klik yang edit tu. Okay, dan sekarang ni ada load yang nombor 6. Okay, maknanya kita hantar dia ke sini. Okay, maknanya kita dah dapat dia punya load tu kan. Okay, dan close. Lepas tu pergi yang untuk yang ULS kat sini. Okay, kita edit. Okay, dan kita nak masukkan yang balik yang nombor 6 tu. Okay, yang ni kita masuk kat sini. Okay. Untuk brick wall tu dalam 1.35. Okay. Ni kira untuk yang kita change dia punya. Kita close. Okay, dah. Dan sekarang ni, bila kita run balik, kita analyze, kita akan tengok dia punya bending dia nanti. Ni. Okay, dan kalau nak tengok dia punya bending moment dia, klik dekat MZ. Klik dekat MZ, nanti kita akan nampak dia punya bending dia. Okay, dan kita boleh tengok kan, kita boleh tekan ke sini. Okay, yang ni untuk SLS. SLS dia punya bending dia kecil sikit. Tapi bila katalah yang ULS, dia punya bending dia besar sikit. Dan kalau nak tengok untuk yang shear force, okay, yang shear force ni, okay, yang ni, ni MZ, nak tengok dia punya shear force. Okay, tu dia punya shear force. Okay. Yang ni untuk yang FY lah. FY. Kalau nak tengok dia punya stress, pergi dekat yang beam stress. Okay, tu dia punya stress dia. Tapi biasanya kita akan tengok untuk yang NZ dengan FY lah. Kat sini kan. Yang ni dia punya bending. Kalau nak tengok dia punya deflection, itu dia punya deflection dia. Okay. Dan katalah kita nak tengok dia punya bentuk section dia kan. Maksudnya sini, bila ada loading, okay, pergi dekat structure, okay, dan tengok untuk yang section outline. Dekat sini kita klik ni, ni dia punya beam dia. Kalau ataupun kalau nak tengok untuk yang full section, dekat sinilah. Ini dia punya full section. Okay. Ini. Okay, kalau kita nak tengok dia punya bentuk beam tu dari segi animation apa semua kan, okay, klik dekat yang animation tu, tengok dia punya deflection dia kat sini. Nanti dia akan bergerak tu.
sebab yang ni dia tak berapa nampak kan dia ni. Okay. Ni dah. Okay. Dan okay lah, katalah sekarang ni apa ni maknanya bila tengok yang ni kita dah dapat dia punya elevation tu kan. Okay, dan katalah sekarang ni kita nak tambah tiang. Okay, kita nak tambah tiang kat sini. Okay, bila kita nak tambah okay, ini saya tunjuk dulu dekat sini. Okay, tunjuk kat sini. Okay. Kita buat satu lagi ya untuk yang secara bertingkat. Okey, kata macam yang mesti sini kan. Okey, kata yang ni nak jadikan dia sebagai bertingkat ya. Okay, saya buat yang baru. Okay. New file, pergi space, lepas tu pergi ke buat file barulah ya. Okay, kata yang ni untuk yang okay, dia akan keluar yang macam ni. Okay, dan kalau kita ada untuk yang beam ni 1, 2, 3, 4. Okay, dah. Ini kan, okay, dah ada 4 beam tu. Okay, pergi dekat geometri. Okay, sekarang ni kita ada 4 beam. Okay, bila kita ada 4 beam ni, kita apa ni, yang ni yang untuk yang apa ni 4 beam ni kan. Okay, kita nak buat secara apa ni, nak jadikan dia sebagai floor. Dan yang paling bagusnya kita masukkan dulu dia punya property dia. Okay, sekarang ni kita masukkan dia punya geometry. Okay, general, okay, property. Okay, katalah kita letak dia punya size beam. Define rectangle YD telah dalam 0.6 meter. Lepas tu yang ni 0.2 concrete add plus. Okay, dan untuk yang size ni kita assign dia, untuk yang bini dengan bini. Okay, sekarang ni kita dah dapat dia punya size dia lah. Okay, bila kita nak tengok kat mana dia punya koordinat dia, node number, node point. Okay, ni dia punya node dia. Size dia kan. Okay, sekarang ni kita nak susun dia. Okay, macam mana kita nak jadikan dia sebagai array. Yang ni kan, okay, kita nak repeat dia. Bila kita nak repeat dia, ni kat sini, apa ni sekarang ni dalam bentuk X ni, maknanya kita dimanjang ke arah X ni. Okay, dan bila kita nak susun dia, kita nak jadikan dia sebagai ada 3 layer beam kan, maknanya ada 2 bay lah. Jadi kita pergi ke sini, kita besarkan dia, yang ni kita highlightkan semua yang kat situ. Okay, bila kita highlight itu, dan kita klik kat sini. Kita sini repeat. Klik kat sini. Okay, sekarang ni berapa kali kita nak repeat dia. Okay, dan dia akan tanya untuk yang global direction ni, kita nak repeat dari segi Y ataupun Z. Kalau kita repeat Y, maknanya dia akan ke atas. Yang kat sini. Kalau kita repeat X, maknanya dia akan manjang ke sebelah sana. Kalau kita repeat Z, maknanya dia akan datang ke sebelah Z ni lah. Okay, sekarang ni kita nak repeat yang sebelah Z. Okay. Dan start ni adalah line yang kita ada. Okay, dan kemudian step 1 dengan step 2. Katalah kita letak ni spacing dalam 5 meter. Okay, maknanya 5 meter, kita nak berapa step? Ada 1, 2. Ada 2 step. Maknanya 2 step ni tu, dia akan pergi, okay, apa ni, katalah kita nak jadikan sebagai 3 step. Okay, sekarang ni 3 step. Okay, maknanya dia akan buat erasure 5, 5, 5. Okay, dengan step spacing 5 meter. Okay, dan dia akan tanya untuk yang ni, semua ke kita nak repeat dia? Ataupun kita nak repeat geometri sahaja? Ni pun ada, ataupun geometri dengan property. Kan maknanya kita kalau nak, kita repeat semualah. Okay, tapi kalau kita dah ada footing kat situ, ada support, maknanya kita tak nak repeat kan, maknanya kita bagi tahu lah kita nak repeat untuk
geometri dengan property sahaja. Macam tu. Dan sekarang bila kita klik kat sini, klik OK, dia akan susun macam tu. Okay. Maknanya yang ni adalah dia akan buat untuk yang 5 meter, 5 meter, 5 meter. Daripada situ, apa ni yang sekarang ni kan kita tengok yang sebab tadi distance antara beam ni dalam semeter je dia punya length dia kan. Jadi katalah ni saya ulang balik. Ni kat sini kan. Kita undo, klik dekat undo ni dan pergi dekat yang geometri kat sini, katalah kita nak jadikan dia sebagai kita nak panjang sikit. Maknanya untuk beam yang koordinat yang 2 ni, kita nak dalam 5 meter. Lepas tu untuk koordinat yang ketiga ni dalam 11 meter. Maknanya maknanya yang ni akan jadi sebagai 6 meter lah. Kan? Kalau kat sini. Dan kemudian katalah 11 campur 5 terjadi sebagai 16. Dan kemudian 5 meter. Yang ni akan katalah 6 ataupun katalah kita nak buat 5 meter, 5 meter, 5 meter. Maknanya yang ni sebagai 10. Yang ni akan sebagai 15. Dan yang ni akan sebagai 20. Maknanya kita tengok yang ni kan akan sebagai 5 meter, 5 meter, 5 meter. Highlightkan dia semua yang kat sini dan kita nak repeat dia. Nak repeat dia dalam direction, dalam axis Z dan katalah kita buat sini untuk yang 6 meter. Kita nak buat dalam 2 kali. Kan? Ini 2 step. Yang ni untuk dekat sini. Step yang pertama 6 meter. Step yang kedua 5 meter. Ini kan. Katalah kita buat sama. Ataupun 5 meter, 5 meter. Dengan default spacing tu 5 meter. Kita klik OK. Mana dia akan jadi macam tu. Dan sekarang ni kita ambil yang ni, kita sambungkan dia. Yang ni kita sambungkan dia. Kalau nak buat secara repeat pun boleh. Maknanya kita tekan, kita highlightkan yang kita nak ni. Maknanya nanti kita repeatkan dia. Dia bila nak sambung tu kita sambung daripada node ke node lah. Jadi sekarang ni bila kita dah dapat yang model ni dan sekarang ni dia ada setengah tu dia tak ada property lagi. Bila dia tak ada property, pergi dekat general, pergi dekat property, bila kita klik yang kat sini, yang tu je yang ada property. Yang sebelah sini tak ada property. Jadi kita definekan dia. Yang kat sini letak rectangle YD katalah dalam 0.5, 0.5. Kat sini. Yang ni dalam 0.2. Kita addkan dia. Yang ni dan kita assign. Assign kita tengok yang ni yang kita berada property lagi. Maknanya bila kita dah tengok yang dekat sini, klik yang dekat property tu, semua dah ada property dah. Dan boleh ulang proses yang sama. Kita nak masuk yang slab tu, kita masukkan yang 4-noded plate kan. Tekan tu sambung 1 2 7 4. Ni 1 2 7 6. Lepas tu 2 3 8 7. Kita maknanya dia akan start macam tu lah. Ini macam tu. Nak clockwise pun okey, anti-clockwise pun okey. Dia kena ikut yang clockwise ataupun anti-clockwise dia. Dia tak boleh potong-potong macam tu boleh. Nanti dia tak, sebab dia nak tunjuk ni. Kan? Dan sekarang ni kita katalah kita nak buat yang multiple level. Highlightkan semua dan sekarang kita pergi yang dekat sini. Sekarang ni kita nak buat dalam Y punya kan. Y dengan ketinggian dia dalam setiap 3.5 meter. 3.5 meter berapa floor. Katalah ada dalam ini kan. Dalam 3.5 meter. Ini
Okay, 3.5. Dan kita klik OK. Yang sini. Okay. Sekarang ni dia dah dah jadi bertingkat dah. Ini kan. Okay. Bila dah bertingkat tu, sekarang ni proses untuk nak letak kolom dia. Kan maknanya kita sambung antara yang kolom sini. Barulah kita sambung yang kolom. Kan hak ni kita yang ni. Okey. Dan kadang-kadang kita tak berapa nampak dia punya koordinat tu kan. Hak ni bila ni kita boleh pusing-pusing dia lah. Yang ni kita dah boleh pusing-pusing dia. Kata kita nak pusing macam tu. Yang ni kita pusing. Lepas tu kita boleh kotikkan dia. Okay. Kalau nak jadikan dia sebagai ISO macam tu, tengok semua tu. Okay. Dan katalah kita nak tengok untuk yang exist view from Z, macam tu dia akan nampak yang tu kan. Okay, yang ni kalau yang ni sebelah sini. Okay, dan kalau kat sini ada tu. Maknanya yang ni pun kita boleh sambung kolom dia. Maknanya kita klik dia kat sini, dan kita boleh sambung lah kolom daripada sini. Okay, ini adalah untuk nak buat untuk yang model tu lah. Bila dekat sini, kita boleh letak dia punya support dia nanti. Dekat yang support tu, kita boleh letak dekat sini, klik. Katalah untuk yang pin. Ataupun jadikan sebagai fix support dekat bawah kan. Yang pin kita add. Dan nanti dekat sini kita boleh yang ni assign. Dekat sini satu, dekat sini. Ni antara untuk yang tempat dia punya support lah. Dan nanti kita sama juga boleh letak untuk yang loading. Dan biasanya kalau katalah kita dah dapat yang tu, bila letak load apa semua tu, dan nanti jadi kita perform analysis, dan kita akan dapat dia punya moment lah. Saya save dia ni. Dan bila kita dah dapat yang untuk nak buat analysis dia ni, sebab yang ni untuk Step Pro ni kita boleh gunakan untuk semua ni lah, steel pun boleh, konkrit pun boleh. Dan saya tunjuk yang tadi yang kita dah buat tadi, pergi dekat distance step tu. Yang ni untuk yang IDP June tu. Yang ni. Sekarang ni kita dapatkan dia punya bending. Kita kena run balik lah. Run. Ni dia punya bending. Kalau katalah untuk yang load case yang 5 ni, ni dia punya bending. Dan katalah yang sekarang ni, dekat sini dia akan tunjuk untuk member forces. Member forces. Dan katalah kita nak tahu berapa reaction yang akan pergi ke kolom ni. Nak pergi berapa kolom tu, maknanya kita pergi ke editor. Lepas tu nanti, lepas member forces tu, print. Print support reaction. Bila kita nak tulis apa semua tu, yang ni adalah yang common punya type lah. Biasanya dia boleh baca. Kalau tak nanti, kalau kita tulis yang tu, kadang-kadang dia orang yang start turun dia tak nak baca. Yang ni print support action kan. Jadi bila kita savekan dia ni, nanti bila kita nak run, kita analyze, nanti dia akan keluar yang support action ni. Kita akan dapat dia punya load yang dekat support ni, berapa dia punya, tengok yang nilai Y. Kalau untuk yang nak dapatkan reaction, nak design untuk foundation apa semua tu, gunakan yang load case yang ni lah, yang load case 4 tadi. Kan load case 4 tu yang SLS ataupun unfactored. Kalau yang 5 tu untuk yang ULS. Ada dapat yang kat sini kan. Yang ni adalah dia punya reaction dia. Kalau katalah kita nak tengok dari segi reaction secara
diagram. Okay. Pergi dekat post processing kat situ. Okay, nanti bila kita klik yang apa ni post processing tu, ini kita removekan dulu. Okay, nanti pergi tengok dekat result. Pergi dekat result. Lepas tu view value. Lepas tu klik yang dekat reaction. Nanti kita boleh tengok dekat direct, dasar, global, Y, analytic. Okay, sekarang ni kita boleh tahu berapa dia punya reaction yang pada kawasan support ni. Ni 293. Ni kalau untuk yang ULS. Kalau untuk yang SLS, 128. Yang ni nilai yang ni adalah sama dengan yang secara ni lah. Okay. Kira ni 128.08. Ni untuk yang node nombor 2 kan. Okay. Ni. Okay. Ni kalau kita nak dapatkan dia punya support reaction. Okay, katalah kita nak biasanya Step Pro ni dia lebih kepada analisis. Tapi katalah kita nak juga tengok reinforcement, berapa reinforcement yang kita perlu provide. Okay, katalah yang sekarang ni kan. Okay, yang ni nak design, nak analyze untuk continuous beam. Okay, katalah kita nak buat untuk yang continuous beam. Saya buat untuk yang saya save dulu. Okay, lepas tu nak buat untuk yang continuous beam. Okay, sebelum tu kita break sekejap dalam 5 minit sebelum kita masuk yang kalau tak nak buat untuk yang 3D, nak analyze untuk yang continuous beam saja. Yeah. Ada soalan setakat ni? Sir, tadi ada orang nak tanya ke? Sila. Okay, saya tanya dulu Okay, apa ni? Kalau contoh, dia boleh detect ke kat mana? Contoh macam steam kan boleh detect dia fail kat mana kan? Yang ni pun sama. Boleh. Oh, yang ni pun sama. Okay. Nanti dia akan bagi tahu dekat member berapa kita fail apa semua. Oh, faham? Okay. Okay, thank you, sir. Okay. Tadi ada nak tanya tadi siapa? Sorry sir, ada orang message Rashika tanya kalau ada shear wall kat bucu, kiranya kita kena tambah notes ke? Dia tanya. Okay. Macam ni. Kalau katalah ada shear wall, jadikan tu sebagai note. Lepas tu jadikan dia sebagai macam kolom dulu. Nanti jadikan dia sebagai kolom. Katalah yang kat sini kan. Okay, contohnya okay, tak apa, nanti saya tunjuk untuk yang nak jadikan sebagai kolom tu. Okay, dia yang tadi saya klik sini. Okay, yang 8 second model. Okay, sekarang ni bila katalah kita pergi yang dekat general, lepas tu yang property. Okay, sekarang ni ada beam dia kan. Okay, pergi dekat define. Lepas tu katalah yang rectangular tu, yang kolom tu. Okay, katalah kolom tu saiz 400 kali 400. Maknanya 0.4 kali dengan 0.4. Okay, lepas tu kita add. Daripada sini, okay, kita assign untuk yang dekat kolom tu. Okay, sekarang bila kita tengok sini kan, kita akan tengok dia punya bentuk kolom. Tu yang ada dia punya size dia. Lepas tu katalah nak jadikan dia sebagai wall. Okay, kita boleh ubah dia. Okay, pergi kat situ, pergi dekat edit. Lepas tu okay, sekarang ni dia ada untuk yang Y dengan Z tu. Okay, katalah nak jadikan dia sebagai wall dengan 0.2 meter. Okay, 200 mm. Dengan 4 meter katakan. Okay, yang ni kira dalam 3 meter kata.
Yang ni kita bila kita change, dia jadi wall macam tu. Biasanya dia akan jadi seperti yang tu lah. Oh, tapi kan wall kan tengah-tengah kan? Kalau jadi kolom yang dekat situ? Dia tak ada kolom lah. Maknanya dia jadi sebagai wall. Oh, faham. Maknanya shear wall tu terus ganti kolom tu lah sebab dia shear wall kan? Faham. Dia wall. Maknanya dia Okay. tak ada. Yang ni. Apa ni? Tapi kalau kata biasa kalau yang shear wall tu, kita boleh jadikan dia sebagai plate juga. Yang ni, yang kat sini, pergi dekat yang apa ni, geometry tu. Lepas tu jadikan dia sebagai plate. Bila kita lah letak wall tu, kita macam ni kan. Yang ni, jadi ambil yang dekat add node ni, letak dekat semua ni. Buat macam slab lah. Macam slab tadi. Nanti kita boleh buat dia punya tu. Kalau katalah kita punya wall tu setakat tengah-tengah ni je. Nanti, ambil node ni, insert node ni, dekat mana kita nak letak node kita. Node tu, nanti dia akan bagi tahu. Dekat 16 hingga 1 tu kita nak letak dekat distance daripada berapa meter. Kata yang ni 5 meter kan. Kita nak jadi 2 meter je. Maknanya distance ni kita letak dalam 2 meter. Bila kita letak yang 2 meter, bila kita tambah yang add new point tu kat sini, tu dia akan keluar ni. Kalau nak remove boleh juga? Boleh. Kalau nak, apa ni, kalau bila kita dah letak node tu dia dah split dah. Maknanya kalau nak remove tu, kena pergi ke sini. Kena pergi dekat yang apa ni, geometry tu, kita remove daripada sini. Ni tengok yang node nombor berapa tu, kita remove dekat sini. Contohnya kan, yang ni node number. Node number nombor 61. Bila kita nak remove yang 61 tu kat situ, tekan apa ni, delete je. Bila kita nak delete tu, tu dah habis dah. Oh, faham. Okay. Thank you, sir. Okay. Kita katalah sekarang ni kita nak analyze untuk continuous beam, continuous beam. Katalah yang sini kan, pergi new, space, lepas tu yang ni IDP continuous beam. Saya buat yang continuous beam tu, kilometer, net, add beam, finish. Jadi dia akan keluar macam tu. Ada 1, 2, 3, katalah dalam 3 span. Yang 3 span, pergi dekat yang geometry, ada 3 span. Katalah yang sekarang ni, beam ni, dia punya panjang dia dalam 6 meter. 6 meter. Lepas tu, node yang ketiga, kalau kita nak tengok node nombor berapa tu, pergi ke node number dengan node point tu kan. Yang kat sini. Node yang ketiga ni kita nak dalam 12 meter. Node yang keempat ni kita nak dalam 18 meter. Maknanya dia akan tu, ni dia punya apa ni, koordinat lah. Dan apa ni, bila kita letak dia punya property kat sini, define, dan rectangular, size beam dalam 0.6 dengan 0.2. Lepas tu assign untuk yang beam sini. Lepas tu bila dah dapat yang assign tu, pergi dekat support, create pin, add untuk pin, dan guna cursor ni tanda dekat mana kita nak letak support kat sini. Dan bila dapat yang tu, dan sekarang ni kita boleh letak dia, sekarang nak letak loading dia kan. Untuk yang load ni, kita new. Yang pertama sekali untuk yang load case. Load case yang pertama sekali adalah save weight. Yang save weight, add. Dan load yang kedua, dead load. Tadi dead load. Lepas tu untuk live load. Live load
ada sebagai, kita letak sebagai variable look ke live look kan. Okay, add. Dan bila dah habis yang tu, okay, sekarang ni nak letak yang look combination. Okay, look combination adalah untuk yang SLS. SLS, bawakan semua. Okay, satu. Lepas tu satu lagi, okay, kita add. Okay, yang nombor 4 adalah ULS. Okay, bila kita dah dapat untuk yang look case yang 4 ULS ni, okay, sekarang ni yang nombor 3 ni adalah combination. Kalau kita nak bawa semua, kita bawa semua. Lepas tu yang look case 3 tu sebab dia combination, kita tarik balik kat sini. Dia keluarkan balik. Kan lepas tu yang ni, untuk yang look case 1, 1.35. Okay, untuk yang look case 2, 1.5. Okey, yang ni. Dah, okey. Dan sekarang ni kita dah dapat yang untuk dia punya combination. Okay, dan okay, sekarang ni kita add. Okay, add ni adalah untuk yang save weight Y. Kita add kat sini. Okay, dan selesai. Okay, yang ni adalah untuk yang satu tu. Okay, assign to view. Assign semua. Okay, dan sekarang ni untuk yang variable look, ya, add kat sini. Okay, nah yang untuk member look kita ada dua. Satu, look tu kita nak letak dekat node atau nak letak dekat member. Kalau nak letak dekat look, dekat node, maknanya kita boleh letak node tu, kita tambah, katalah ada point look kan, ada point look. Maknanya kita boleh tambah yang node tu, kita nak letak dekat mana, yang point look yang kita nak letak tu. Okey, sekarang ni kita ada member look. Okay, member look dia ada satu yang uniform force. Okey, ini dalam kilonewton per meter. Satu lagi dia ada concentrated force. Okey, concentrated force tu kita beritahu point look tu kita nak letak kat mana. Maknanya kira distance dia daripada V1. Setelah kita ada point look sebanyak 10 kilonewton dengan jarak berapa meter daripada yang V1 ni. Okey, maknanya kita boleh letak daripada V1. Dan juga dia ada juga untuk eccentric, kan, maknanya kita kedudukan beam tu dia boleh letak yang eccentric tu. Dan yang ni yang GY lah. Okay, katalah kita letak yang untuk apa ni, uniform warmer lah, saya letak yang uniform warmer ni dengan negatif 5 kilonewton per meter. Okay, kita add kat sini. Okay, bila kita letak kat situ, okay, dan yang ni sorry, dia ni yang salah, dia delete. Yang ni, yang ni bila kita dah letak yang variable look, kita add, letak untuk yang member look uniform force. Uniform force ni maknanya kira negatif 5 divide, kita add sini. Dan katalah ada juga untuk yang point look. Dia letak dekat member look ada concentrated force dengan negatif 10. Okay. Dengan jarak 2 meter daripada satu ni. Mana kita add kat sini. Sekarang ni katalah kita letak GY yang look dia ni kan. Use assign to cursor, use cursor to assign, assign dekat sini. Dan juga dekat sini. Lepas tu untuk yang sini nak letak point look. Kita assign, kita letak kat situ. Sekarang dia akan jadi sebagai point look untuk yang kawasan tu. Dan bila dah dapat yang look situ, dan ini, sekarang kita lah bila dah letak loading apa semua tu, kita pergi ke analisis, klik untuk yang perform analysis. Dan print. Perform analysis, print all pun okey. Mana yang ni, ataupun kita tak nak print. Mana kita add sini. Yang ni dah boleh buang lah. Kat sini kita boleh delete je. Buat sini.
dan kita savekan dia. Okay. Dan kalau nak try run dulu pun okey, maknanya kita kalau dia boleh run tu maknanya kita okey lah. Okey, dia boleh run. Okay, dan sekarang ni dia boleh run, kita nak tengok dia punya moment ya. Moment ni kita akan tengok dia punya moment ni. Kalau tengok yang sini ELS. Okey, tu dia punya apa ni moment dia. Dan daripada situ katalah kita nak tengok dia punya apa ni kita boleh tambah ya. Maknanya kita yang ni perform analysis, lepas tu print member process. Okay, lepas tu print support. Biasa saya buat secara manual lah. Saya edit dekat sini senang ya. Print support action. Okay, dan ini save. Okay, mari kita analyze. Okay, ni dia boleh run. Dan kita boleh tengok ni dia tengok dekat result. Kata member forces. Kita boleh tengok dia punya moment dekat yang MZ tu, moment Z. Ni adalah untuk yang support reaction ya. Boleh tengok dia punya force dekat Y tu. Okay, maknanya kita yang ni untuk dapatkan force dekat Y dekat join 1, join 2, join 3, join 4. Dan katalah sekarang ni kita nak apa ni nak tengok reinforcement ya. Bila kita nak tengok untuk yang reinforcement tu dia dekat kawasan yang ni lah, yang apa ni kita yang dekat beam tu kan. Okey, apa yang kita buat, okey, bila dah yang sini, okey, pergi dekat apa ni yang editor tu, selepas yang print support action tu, okey, kita tambah parameter ya, parameter satu ya, parameter one. Okey, yang parameter tu maknanya kira mana kita nak start design lah. Okay, lepas tu bila dah letak yang apa ni parameter one tu, barulah kita start dengan start. Okey, start. Bila kita buat situ, kita akan nampak dia ada ni. Ini kira start concrete design. Okey, start concrete design. Okey, bila dah yang start concrete design tu, okey, apa ni kita nak letak untuk maknanya kita kena masukkan kod. Yes, bila kita buat situ start concrete design tu, terus dia akan keluar automatic end concrete design. Okey, dan kat situ kita masukkan kod apa yang kita nak pakai. Okey, kod tu dia banyak. Maknanya kira dia ada yang ACI, apa ni, dia tak ada, setakat ni dia tak ada isi lah tak ada error code. Maknanya kita gunakan yang BS 8007 tu. Yang ni kita buat situ BS 8007. Okey, daripada situ, okey, sekarang ni beam mana yang kita nak design. Okey, kita nak design beam ni, kita buat situ. Okey, design beam. Kita namakan beam yang kita nak design tu. Maknanya sekarang ni kita ada beam nombor 1, beam nombor 2 dan juga beam nombor 3. Okey, maknanya kita apa ni boleh terus ni lah macam kata, tapi kalau kita lah dia banyak sangat, kita buat situ 1, 2, 3. Okey, maknanya kita boleh klik yang terus satu okey, design beam 1, 2, 3. Tu pun okey. Okay, jadi bila kita tu dia akan design lah. Okay, dan ini kita save ini. Okay, ini kan dah yang ni close. Dan apa ni bila dah dapat yang tu, kita cuba run dia. Okay, maknanya dia boleh run tu. Pergi dekat output, pergi dekat result, nanti akan keluar yang concrete design. Dan dia akan beritahu berapa kalau tengok dekat sini kan, beam number 1 tu, ya, ni dia punya beam result dia. Size beam 200 x 600, konkrit yang dia pakai 460, konkrit grade 30, beam length 6 meter.
Okey, ni level 1 dengan level 2. Level 1 tu maknanya dia start dengan 30 mm daripada bawah. Okey, maknanya 30 mm daripada bawah. Apa ni? Dengan okey, lepas tu yang ni 562. Okey, ni 562 ni daripada bawah lah. Semua daripada bawah. Okey, untuk yang bar ni, yang dekat bawah, kan, yang daripada bawah, 2T10. Okey, maknanya dia start dengan daripada kosong sampailah ke 5.35 meter. Okey, maknanya dia nak anchor tak? Dia ada anchor ke dalam lah sebab dia ada support kan. Dekat ujung tu tak ada anchor. Lepas tu yang dekat level 2, ya, level 2 ni ada 562 daripada bawah, daripada yang apa ni? Kosong tu, yang dekat tension zone tu, maknanya naik ke atas sampai 562. Yang ni adalah 2T12. Okay, 2T12 ni dia bukan start daripada kosong, dia start ni je daripada 4142, okay, hingga 6 meter. Maknanya yang ni adalah untuk yang tension zone. Sebab kita tahu bila dekat support tu dia akan tension dia sebelah atas kan. Maknanya kita kena letak reinforcement yang sebelah atas. Ni untuk yang shear. Okay, shear daripada satu tu, daripada N sampailah ke 1000. Okay, dia punya link dia adalah 8 mm. Spacing 333. Tapi kita tak boleh ambil yang 333 sebab maksimum 300. Maknanya kena ambil yang R8 333. Dan ini adalah untuk yang B nombor 2 tu. Okay, dia dekat sini, dia perlukan 2T12 daripada 0 hingga 2358. Lepas tu 2T10 antara 3642 hingga 6 meter. Maknanya kita, yang ni yang kita apa ni, maknanya daripada kalau kosong tu maknanya daripada ujung lah, ya. Ni untuk yang B nombor 2 tu, daripada kosong sampai yang 235 tu, maknanya dia letak 213. Ini adalah sambungan daripada sini lah, yang 213 ni. Dan kemudian daripada 3642 tu hingga 6 meter, maknanya dia tak perlukan apa ni, maknanya dia pakai yang 210 dah. Dan untuk yang B nombor 2 ada share juga yang kat sini, 8 spacing 300. Dan yang ni adalah pinnya nombor 3. Okay. Itu je dia punya reinforcement dia. Okey, ada soalan setakat ni? Sir, Ya, yang kan BS tadi kan, dia akan ambil yang memang size macam tadi RC bar tu, dia akan ambil size yang paling optimum lah according to BS ya, dia akan ambil yang apa ni, yang paling optimum. Itu dia akan provide yang reinforcement tu. Oh, faham. Tapi yang macam spacing 333 tadi kan, yang tu macam kan macam saya cakap tadi, kita boleh ambil sampai 300 je kan maksimum. Ya. Jadi nanti kita kena macam ubah sendirilah kan. Tapi yang selebihnya boleh lah kan. Tak apa. Maknanya kita kalau katalah dia dah lebih dari 300 tu, maknanya kita punya spacing kita setakat 300 je. Sebab yang ni memang dia akan bagi lebih daripada limit lah. Kan hak ni, tapi kita bila kita nak buat tu, kita ikut yang kita punya biasalah, maknanya tak lebih dari 300 mm. Faham. Okay. Thank you, sir. Okay, ada soalan ni? Oh ni, Nuha ada soalan. Okay. Tapi saya tanya. Oh, okay. So kalau secondary beam tu kita kena tukar dia jadi point load dulu Lepas tu masuk okay, tak apa. Boleh masuk terus. Okay, contoh ni kan. Okay, kat sini. Saya tunjuk. Okay, contohnya katalah. Yang file tadi. Yang second model. Okay.
Uh, Okey, katalah kat sini kan. Okay, yang dekat sini kita letak secondary beam. Okay, kita boleh letak node dulu. Okey, ini kan. Okey, nampak ni. Okey, kita nak letak yang node dulu. Kita nak letak node tu, bila kita nak sambung antara beam, nak letak beam kat sini. Kan? Okey, kita klik kat sini, insert node. Bila kita insert node, nanti dia akan tanya kat mana kita nak letak node tu. Katalah kita nak letak dekat distance berapa meter, ataupun kita nak letak kat tengah-tengah. Bila nak letak dekat tengah-tengah, kita buat serta add midpoint. Midpoint. Okey. Yang sini pun sama. Add midpoint. Lepas tu, okey. Bila kita tengok yang dia punya node dengan point tu, dia akan keluar yang tu. Dia dah ada node kan. Lepas tu, ambil yang add beam ni, sambung daripada sini. Okey. Tu akan jadi sebagai secondary beam. Loading dia sir? Loading okay. dia, masukkan dia. Okey, macam ni. Loading tu, kalau katalah kita ada slab kan. Okey, macam ni. Contohnya, kalau kita boleh buat, kita boleh, contohnya kan kalau untuk yang kawasan ni, nak jadikan dia sebagai slab. Okey, pergi dekat yang ni, add 400 plate tu, jadikan dia sebagai slab, tarik sini, 47, 62, 61. Okey, yang ni akan jadi sebagai satu panel slab ni. Okey, lepas tu, contoh sini kan. Okey, bila kita letak kat situ, nanti, ini akan jadi sebagai slab. Bila pergi dekat general, pergi dekat property, lepas tu pergi dekat thickness. Okey, pergi dekat thickness. Untuk yang konkret ni, katalah thickness dia 0.15. Okey, mana thickness dia? Kita add kat situ. Okay, yang ni, close. Lepas tu pergi kat assign, pergi dekat slide ni. Okey, tu dia akan jadi sebagai alpha. Maknanya bila kita klik dekat sini kan, ni untuk yang column, yang ni untuk yang beam, yang ni untuk yang beam sini. Yang ni untuk yang slab yang kita letak kata. Nanti bila nak letak loading dekat slab ni kan, okey, pergi dekat general, ambil yang loop sini. Okay, dekat sini pergi dekat new dan katalah yang sekarang ni mula sekali tu adalah dead load lah ya. Dia punya load case 1 tu biasanya kita akan sebagai save weight. Okay, lepas tu lepas tu untuk yang ni adalah dia punya live load, ni untuk yang variable. Bila yang variable ni, klik kat sini. Untuk yang save weight, okay, save weight ni untuk keseluruhan lah. Okay. Kita add-kan dia yang save weight ni. Begini akan jadi sebagai negeri 1. Kita add. Maksudnya bila kita klik sini, pergi ke assign to view, assign semualah. Semua kita akan dapat dia punya load dia kan. Okay, lepas tu untuk yang variable load, kita add. Kita untuk loading. Okay, sekarang ni, sebab tadi kita gunakan plate load. Maknanya slab tu kita akan tak perlu letak sebagai floor lah. Kita letak sebagai plate load. Lepas tu yang bila pressure on full plate tu, jadikan dia sebagai, katalah kita nak letak dalam 2.5 kPa. Kan, lepas tu jadikan dia sebagai GY. Kita add. Close. Okay, kat sini. Okay. Use cursor to assign. Dekat yang slab ni. Okey, sekarang ni kita akan nampak dia kalau dia warna biru tu. Maknanya bila kita letak dia punya load tu, sini kan. Okey, yang ni. Bila kita klik kat semua ni, kita nak tengok dia punya loading tu, pergi dekat general sini. Load. Okay, load ni. Okey. Dia punya load tu. Yang ni kalau katalah kita tak letak negatif, dia akan naik ke atas. Jadi kita kena ubah dia, jadikan dia sebagai negatif. Kan ni baru dia turun ke bawah. Okey. Okey, ya. Itu kalau maksudnya secondary beam kita just assume dia as
beam biasa tak payah ambil consider secondary beam sitting on main beam Tak ada. Dia tak ada secondary beam, tak ada main beam dah. Maknanya kira sebagai beam biasa dah. Maknanya Beam kita biasa. Tapi kalau manual calculation kita kena tukar dia jadi point load ke sah? okey tak. Maknanya kira kalau katalah manual calculation, yang kawasan yang dekat 61 ni dia akan jadi sebagai point load lah. Kalau katalah kita nak design untuk beam yang sini. Ni kan, yang dua ni kan. Maknanya yang tu akan jadi sebagai point load yang daripada beam ni. Tapi kalau katalah bila kita masuk dalam software, dia tak adalah. Oh, just assign dia self weight lepas tu dia dah slack macam tu je kan? Itu je. Okay, faham. Okey. Ada soalan lagi? Sir, yang untuk kan bawah tu buat support kan? Yang ni boleh buat untuk foundation, untuk pad footing semua tu? Okey. Nanti yang load tu dia maknanya kita cuma dapat load setakat tu je. Maknanya kita akan dapat load daripada support action tu, yang itulah yang kita akan design untuk file kita nanti. Nanti kena buat manual. Dia tak ada dia kalau macam Steam tu kita yang tu memang akan keluar terus dengan paket. Tu beza dia lah. Oh, faham. Okey. Terima kasih sir. Okey. Nanti selain daripada ni ada satu lagi yang saya panggil yang bekas student lah. Dia akan buat sharing session untuk guna Steam dalam masa 2 jam. Saya suruh saya suruh dia buat sharing session dalam masa 2 jam. Dia kata boleh dalam sebelah malam. Nanti saya akan beritahu lah bila. Oh, okey. Menarik. Kalau saya lagi prefer untuk projek kita pakai Step Pro ke pakai Steam? Apa terpulang dia macam ni. Kalau Steam ni dia akan terus keluar dengan drawing sekali. Kalau yang Step Pro tak ada. Step Pro dia tak keluar drawing. Step Pro ni dia lebih pada analisis je. Tapi company banyak guna Step Pro kan sir? Ya, betul. Step Pro ni dia antara yang paling banyak digunakan lah. Okey, saya sharekan yang saya ni kan, setelah kita yang saya buat. Contohnya okey, dia ni untuk yang saya buat surau dekat Sulban Bestari, bumbung surau. Okey, ni yang bumbung surau. Dia punya tiang ada yang konkrit campur dengan steel. Ini yang trusses lah. Okey, ini yang saya kalau tengok dia punya model dia, kalau kita tengok yang structure ni kan, ni yang full section. Okey, tu dia punya konkrit campur dengan steel. Okey, maknanya kita boleh pusing-pusing dia lah tengok macam ni kan. Itu. Okey, dan bila kita run apa semua tu, kalau yang ni bagus dia, kita boleh analyse terus dia punya steel tu. Kalau tengok yang saya tunjuk yang step editor ni, ni yang saya combinekan untuk steel dengan konkrit. Maknanya bila kita nak design, yang ni dia pakai beam dia konkrit, atas pada ni steel. Okay, dan
apa ni kalau katalah bila yang ni dia pakai classes lah. Ni yang surau dekat Subang Bistari. Apa ni saya design 2 tahun lepas lah ini. Dan apa ni bila kita nak run dia apa ni dia saya runkan. Dan kita boleh tengok untuk yang result dia tu. Satu untuk yang steel design dengan concrete design. Kalau yang steel design tu dia akan bagi tahu maknanya saiz yang saya gunakan yang saiz tibula tu yang bulat kan, yang kena pipe tu dengan 48 mm dengan 5 mm thickness. Maknanya dia akan bagi tahu pas. Yang ni adalah keadaan compression. Ni kalau katalah fail, dia akan bagi tahu fail. Ni yang dia akan tunjuk ya, tension kat mana, compression kat mana. Kalau yang steel ni, dia ni lah, dia akan tunjuk compression dengan bending. Kalau yang ni, dia akan bagi tahu, yang ni pas. Kalau yang concrete ni, ni dia punya size bar lah. Dan berapa dia punya, kalau yang ni, size beam, 125 300. Yang ni kita dapat dia punya size bar kecil je untuk roof. Kalau tengok bending dia, ni dia punya bending dia. Sebab kalau trusses tu dia lebih pada stress kan. Maksudnya kita kalau tengok dia punya stress tu, ni dia punya stress. Dia akan tunjuk colour. Itu je. Kalau apa ni yang ni kalau sebab banyak, kalau yang Step Pro ni banyak untuk yang steel apa semua tu baguslah yang ni. Dan apa ni saya tunjuk yang seperti ini. Okey, ada soalan cakap ni? Ada yang rekod kan? Kalau nanti kalau ada, share lah. Okey, sir. Okey. Ada soalan sebelum kita habiskan? Okey, kalau tak ada, kita berhenti kat sini lah ya. Okey, terima kasih semua. Itu saja. Ya. Okay, bye. Terima kasih, sir. Okey, terima kasih, sir. Okay, hai. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Thank you, sir.